Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hisham bin Haris, nombor matriks D2019108718. Pada hari ini, saya akan menyiapkan pentaksiran akhir bagi kursus HNF 3012 iaitu Falsafah Ilmu. Tajuk yang saya pilih ialah Perbandingan Teori Kebenaran Struktural Paradigmatik dan Performatif. Kita terus kepada pengenalan tentang teori kebenaran. Teori kebenaran merupakan ilmu pengetahuan yang berkait rapat dengan pencarian kebenaran. Bukan semua pengetahuan manusia boleh dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan kerana hanya pengetahuan tertentu yang diperoleh daripada kegiatan ilmiah dengan metod yang sistematik, analisis dan pengujian data yang dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan. Untuk pengetahuan semua, dalam konteks falsafah ilmu barat, terdapat beberapa teori tentang kebenaran seperti yang berikut. Untuk teori kebenaran struktural paradigmatik, menyatakan bahawa kebenaran itu berdasarkan kepada paradigma dan perspektif tertentu dan didokong oleh sekelompok komuniti ilmuwan. Banyak sejarawan dan filsuf sains masa kini menekankan bahawa serangkaian fenomena atau realiti yang dipilih untuk dipelajari oleh kelompok ilmiah tertentu ditentukan oleh pandangan tertentu tentang realiti yang telah diterima secara a priori oleh kelompok tersebut. Pandangan a priori ini disebut paradigma oleh Kuhn dan worldview oleh Sardar. Mari kita lihat tokoh yang berkaitan dengan teori kebenaran struktural paradigmatik ini, iaitu Thomas Samuel Kuhn. Beliau dilahirkan pada 18 Julai 1922 di Cincinnati, Ohio. Beliau meninggal pada tahun 1996, iaitu pada tarikh 17 Jun, di Cambridge, USA. Konsep paradigma menurut Kuhn adalah ilmu yang matang. Menurut Kuhn, mengalami fasa sains dan revolusi yang bergantian. Dalam sains, teori-teori utama, instrumen, nilai dan andaian metafizik yang merangkumi matriks disiplin tetap diperbaiki yang memungkinkan penjanaan penyelesaian teka-teki kumulatif, sedangkan dalam revolusi saintifik, matriks disiplin mengalami penyemakan untuk memungkinkan penyelesaian teka-teki anomali yang lebih serius yang mengganggu tempoh sains normal sebelumnya. Seterusnya kita beralih kepada teori performatif. Teori ini muncul pada abad ke-20. John Longshaw Austin dan dipeluk oleh ahli falsafah lain seperti Frank Ramsey dan Peter Strawson. Ahli-ahli falsafah ini menentang teori klasik bahawa betul dan salah adalah penyataan atau ungkapan deskriptif. Pernyataan atau dalil yang benar bermaksud bahawa dalil itu menyatakan sesuatu yang dianggap benar atau sebaliknya. Teori performatif ini menjelaskan bahawa suatu pernyataan akan dianggap benar sekiranya wujud kenyataan. Jadi, pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang menyatakan kenyataan, tetapi pernyataan yang mewujudkan kenyataan seperti yang dinyatakan dalam pernyataan tersebut. Paradigma merupakan nilai bersama yang menjadi penentu penting dari perilaku kelompok meskipun tidak semua anggota kelompok menerapkannya dengan cara yang sama. Paradigma juga menunjukkan kepelbagaian ragam individu dalam menerapkan nilai-nilai bersama yang memenuhi fungsi-fungsi esensi ilmu pengetahuan. Paradigma berfungsi sebagai keputusan yang diterima dalam hukum tak tertulis. Pengujian suatu paradigma terjadi setelah adanya kegagalan yang berlarutan dalam memecahkan masalah yang menimbulkan krisis. Sesungguhnya teori kebenaran struktural paradigmatik ini merupakan perkembangan dari kebenaran korespondensi sehingga kini analisis regresi
analisis faktor dan analisis statistik masih ditafsirkan pada korespondensi unsur satu dengan lainnya. Padahal, semestinya keseluruhan struktural tata hubungan itu yang ditafsirkan kerana ia akan mampu memberikan penjelasan atau huraian yang lebih menyeluruh. Untuk penghujahan teori performatif pula, teori performatif menyatakan bahawa kebenaran diputuskan oleh pemegang autoriti tertentu. Sebagai contoh, penetapan pihak kerajaan untuk melaksanakan program pembelajaran mata pelajaran sains dan matematik menggunakan bahasa Inggeris atau dikenali sebagai projek PSMI. Sebahagian masyarakat beranggapan bahawa program tersebut adalah baik dan benar untuk dilaksanakan di Malaysia kerana ia telah diputuskan oleh pihak berautoriti walaupun keputusan tersebut bertentangan dengan bukti-bukti empirikal. Kebenaran performatif dapat membawa kepada kehidupan sosial yang rukun, berperaturan, tertib dan stabil. Namun, kebenaran teori tersebut juga mempunyai kelemahan seperti tidak mendidik anggota masyarakat berfikir kritis dan rasional. Masyarakat menjadi kurang inisiatif dan inovatif kerana terbiasa mengikuti kebenaran daripada pemegang autoriti. Bahkan, pada sesetengah tempat, masyarakatnya sangat mematuhi fanatik adat dan pihak pemerintah seolah-olah semua pernyataan yang dikeluarkan adalah kebenaran mutlak. Mereka tidak berani melanggar keputusan pemimpin dan tidak dibiasakan menggunakan pemikiran yang kritis untuk mencari kebenaran. Seterusnya kita terus beralih kepada perbandingan di antara teori kebenaran struktural paradigmatik dan juga teori performatif. Bagi teori kebenaran struktural paradigmatik, kebenaran berdasarkan paradigma atau perspektif tertentu dan disokong oleh para ilmuwan. Manakala bagi teori performatif pula, kebenaran diputuskan oleh pemegang autoriti tertentu. Seterusnya, bagi teori kebenaran struktural paradigmatik, mereka mempercayai rangkaian fenomena atau realiti berdasarkan kelompok tertentu dan diterima a priori. Bagi teori performatif pula, mereka melaksanakan keputusan pihak berautoriti seperti pihak pemerintah, pemimpin agama dan pemimpin masyarakat. Untuk teori kebenaran struktural paradigmatik juga, paradigma menunjukkan kepelbagaian ragam dalam penerangan nilai-nilai bersama yang memenuhi fungsi-fungsi esensi ilmu pengetahuan juga merupakan hukum yang tidak tertulis. Tetapi bagi teori performatif pula, masyarakat menjadi kurang inisiatif dan inovatif kerana terbiasa mengikut kebenaran daripada pemegang autoriti. Okey, seterusnya untuk refleksi diri, pada pendapat saya kedua-dua buah teori ini masih sesuai dan relevan untuk diamalkan, tetapi perlu mengikut kesesuaian dan melihat kepada tempat-tempat yang tertentu ataupun adat-adat masyarakat tertentu. Sekian sahaja perbandingan yang mampu saya kongsikan pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.